Assalamualaikum. Kami dari Kumpulan 13. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli iaitu Khairul Faizi bin Abdul Aziz, nombor metrik 282944, Suhailai binti Abdul Hamid, nombor metrik 283003, dan saya Khairul Irwadi bin Ibrahim, nombor metrik 282777. Dalam tugasan berkumpulan, kami telah memilih Masjid Negara yang merupakan sebuah bangunan yang ikonik dan menjadi salah satu kebanggaan rakyat Malaysia untuk tajuk warisan budaya, warisan ketara di Malaysia. Pembinaan Masjid Negara telah dicadangkan oleh almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj sebulan sebelum kemerdekaan Tanah Melayu. Ia sebagai tanda kesyukuran pemimpin dan rakyat atas kemerdekaan Tanah Melayu tanpa melibatkan peperangan. Ia juga melambangkan semangat perpaduan, toleransi dan keharmonian pelbagai budaya kerana ia melibatkan semua kaum pada ketika itu. Masjid Negara telah dibina di atas bekas laman sebuah gereja yang dikenali Verning Road Brothers Gospel Hall yang diambil alih oleh pemerintah pada tahun 1961. Gereja ini telah tawarkan tanah di Jalan Imbi sebagai pengganti dan kini dikenali sebagai Gereja Kapel Jalan Imbi. Pemilihan lokasi yang terletak di Jalan Perdana, Tasik Perdana ini adalah bertujuan memudahkan para musafir untuk berehat dan memudahkan umat Islam untuk menunaikan solat kerana ia terletak berhampiran dengan stesen utama kereta api Tanah Melayu Kuala Lumpur. Masjid Negara boleh menampung sehingga 15,000 hingga ke 30,000 jemaah dalam satu masa. Manakala dalam Dewan Solat Utama boleh menampung sehingga 3,000 jemaah. Pembelanjaan bagi pembinaan Masjid Negara ini adalah berjumlah 10 juta pada ketika itu dan dibina di atas tanah seluas 5.26 hektar. Selain daripada peruntukan kewangan daripada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Brunei telah menderma sebanyak RM25,000, Yayasan Shaw sebanyak RM26,000, lebih 1,000 orang menderma RM1,000 dan Senator J.S. Crawford yang telah menderma RM250 setiap bulan sehingga siap sepenuhnya sejak kempen pembinaan masjid dimulakan. Berikut adalah garis masa bagi pembinaan Masjid Negara. Pada Julai 1957, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah mencadangkan pembinaan Masjid Negara. Pada 27 Februari 1961 telah berlaku penetapan arah kiblat yang telah disempurnakan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Pada 27 Februari 1963, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Said Putra Ibni Almarhum Said Hassan Jamalullah telah berkenan mencemaduli meletakkan batu asas bagi pembinaan Masjid Negara. Pada 27 Ogos 1965, pembukaan Masjid Negara telah dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong iaitu Tunku Said Putra Ibni Almarhum Said Hassan Jamalullah. Pada 1965 hingga 1990, kelihatan Masjid Negara yang asal yang dibina berbumbungkan konkrit berwarna putih sebelum pembasuhan. Pada tahun 1990, Masjid Negara telah mengalami pembasuhan dengan menggunakan jubin hijau dan biru pada bumbu masjid bagi menyalahkan lagi masjid sebagai lambang perpaduan kepada rakyat Malaysia. Assalamualaikum, saya Khairul Faizi bin Abdul Aziz, nombor pelajar 282944. Menurut binaan dan struktur Masjid Negara, ia dirancang oleh 3 orang daripada Jabatan Kerja Raya, iaitu arkitek daripada UK Howard Ashley dan juga rakyat Malaysia, iaitu Ikmal Hisham Al-Bakri dan Datuk Baharudin Kasim. Manakala jurutera yang bertanggungjawab dalam pembinaan Masjid Negara yang bermula pada tahun 1963 adalah Anthony Morris. Untuk makluman, Masjid Negara mempunyai 3 tingkat yang mengandungi ruang solat utama, ruang solat luar, Dewan Persidangan, kelas-kelas, ruang solat wanita, makam diraja dan juga pejabat urusan. Menara Masjid Negara ini berukuran 245 kaki tinggi, kelihatan seperti sekaki payung yang pucuk, manakala bumbungnya kelihatan seperti payung yang kembang, dihiasi dengan mozaik kaca dan emas putih. Manakala bumbung berukuran 84 kaki tinggi dan mempunyai garis pusat sepanjang 200 kaki dan disokong oleh 16 batang tiang berukuran garis pusat sepanjang 3 kaki. Menurut arkitek Datuk Baharudin Kasim, binaan pokok kelapa dianggap sebagai kenang-kenangan zaman kanak-kanak beliau ketika berada di Kelang.
Manakala untuk bentuk mihrab dulunya bersegi seperti pintu, namun ianya telah diubah suai melengkung seperti kebang yang bertahtakan ayat Al-Quran dalam seni khat Maghribi. Mimbar, manakala mimbar tempat imam khutbah terletak di sebelah kanan mihrab, dibina seperti beranda dari kayu jati yang bermutu tinggi. Di sekeliling dinding dalam masjid pula, dia telah diukir dengan ayat suci Al-Quran yang dari pengukir khat yang berasal dari negara Turki. Berikut adalah carta organisasi Masjid Negara. Untuk makluman, Masjid Negara di bawah pentadbiran JAKIM. Untuk imam besar yang terkini diketuai oleh Haji Ihsan bin Muhammad Muslim. Di bawah beliau ada 2 seksyen, iaitu seksyen pengurusan, yang mana di bawah seksyen pengurusan ada unit perhubungan awam, unit pentadbiran dan kewangan, dan teknologi maklumat. Manakala di bawah seksyen pengimarahan ada 3 lagi unit, iaitu unit ibadat dan dakwah, unit pendidikan, unit sosial dan komuniti. Mana di bawah unit-unit juga terdapat lagi seksyen yang membantu untuk menjalankan urusan pentadbiran dengan lancar. Sekian penerangan saya berkenaan dengan Masjid Negara. Saya serahkan kepada sahabat saya yang berikutnya, iaitu Puan Suhaila. Terima kasih. Seterusnya, senarai Imam Besar Masjid Negara. Sehingga kini terdapat seramai 13 orang imam telah dilantik. Tuan Imam Haji Ihsan bin Muhammad Husni adalah antara imam yang terkini yang dilantik pada tahun 2020. Di Masjid Negara juga terdapat kemudahan dan aktiviti lain yang disediakan, antaranya ruangan ajung dan serambi yang luas berupaya menampung kebanjiran para jemaah pada masa solat Jumaat dan solat Hari Raya. Ruangan ini juga digunakan acara-acara lain seperti pameran dan majlis berbuka puasa. Kemudahan lain seperti perpustakaan, pejabat pentadbiran, pejabat imam dan bilal, bilik kenamaan dan dewan syarahan. Selain aktiviti keagamaan, pihak Masjid Negara juga membuat penganjuran bagi mengeratkan perpaduan antara kaum, khususnya untuk warga Kuala Lumpur dengan aktiviti antaranya program derma darah dengan kerjasama Pusat Darah Negara, bantuan sumbangan berbentuk barangan dapur dan wang ringgit, menerima lawatan pelancong dari dalam dan luar negara, program Jom Fit bersama Masjid Negara serta program berbentuk karnival. Di dalam Masjid Negara terdapat makam pahlawan yang mempunyai 2 bahagian, iaitu bahagian dalam kubah dan bahagian luar makam. Bahagian dalam kubah adalah kubah konkrit berbentuk bintang pecah 7. Kubah ini mempunyai penjuru dan setiap satunya hampir mencecar tanah serta dikelilingi kolam memisahkan kawasan luar. Antara yang dimakamkan di dalam kubah adalah Allahyarham Tun Dr. Ismail Abdul Rahman, Allahyarham Tun Abdul Razak, Allahyarham Tun Husin On, Allahyarham Tun Abdul Ghaffar Baba. Di bahagian luar makam terdapat 13 orang pemimpin negara dan tokoh negarawan yang disemandikan di sini. Antaranya Allahyarham Tan Sri Said Jaafar Albah, Allahyarham Tan Sri Khir Johari, Allahyarham Tun Ghazali Syafi'i, Allahyarham Tan Sri Jamaluddin Jarjis, dan yang terbaru merupakan Allahyarhamah Tun Raha Muhammad Noor yang merupakan isteri Perdana Menteri kedua, iaitu Tun Abdul Razak, juga telah dimakamkan di sini. Kesimpulan bagi tugasan di Masjid Negara adalah simbol semangat perpaduan dan sikap toleransi kerana ia melibatkan semua kaum sewaktu pembinaan Masjid Negara. Pembinaan makam pahlawan menggalakkan kita mengingati para pemimpin yang telah berjasa membangun dan memperkukuhkan perpaduan di negara Malaysia. Aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh pengurusan Masjid Negara memperlihatkan penglibatan kaum selain Melayu dan agama selain Islam. Ini mengeratkan lagi perpaduan antara kaum dan agama seperti
mana yang dilakukan oleh kerajaan.